أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyakkah tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah pun kami berikan kepada mereka, dan sesiapa yang menukar nikmat Allah setelah datangnya nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita sehingga berpeluang untuk kita merasakan betapa nikmatnya dunia yang sejahtera, dunia yang sempurna ini. Tetapi apa yang lebih utama ialah ketika mana Allah Ta'ala memberikan kita peluang dan ruang hidup di dunia ini, inilah peluang yang terbaik membolehkan kita berusaha, berikhtiar, bekerja keras supaya apa juga yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita bersedia untuk melaksanakannya, menyempurnakannya. Selalu kita ulang, paling tidak yang disuruh kita mesti buat, yang dilarang kita mesti meninggalkannya. Alhamdulillah pertemuan kita kuliah maghrib di malam-malam minggu yang kedua, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian. Kita masih lagi membicarakan tentang hari kiamat, tentang nama-nama yang diberikan kepada hari kiamat. Kita dah sebut beberapa nama hari itu. Ini kita sambung. Di antaranya ialah Yaumus Su'al, iaitu hari pertanyaan. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Maksudnya adalah pada hari itu Allah Ta'ala bertanyakan seluruh makhluknya mengenai perbuatan mereka selama di dunia untuk menjadi hujah alasan dalam menghukum mereka. Apa juga yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, maka kesemuanya akan dipersoalkan nanti oleh Allah Ta'ala. Akan ditanya. Kan biasa kita diingatkan dengan suatu konsep kehidupan yang ditetapkan oleh agama. Kullukum mas'ulun ar ra'iyati, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, atau kama qala. Setiap orang kamu ni pemegang amanah, ada pertanggungjawaban. Ketika mana setiap orang memikul tanggungjawab,
maka Allah Ta'ala akan persoalkan, akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Sebab itu ketika mana kita berjaya mengenali akan agama ini, maka Allah Ta'ala yang adil, yang bijaksana akan membimbing kita yang beriman kepada Dia, dibimbing kita sehingga ke akhirat. Dia bimbing kita sehingga keyakinan kepada akhirat itu menjadi salah satu rukun iman. Sehingga Allah Ta'ala memberikan suatu petunjuk, pelajaran, pengajaran. Hidup kita ini macam mana pun keadaannya mesti akan beri kesan yang dahsyat di akhirat. Kan selalu kita ulang kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetapi ketika mana kita manusia gagal untuk melapangkan pemikiran dan dada, untuk kita percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala, maka kita akan gagal untuk mengenali hakikat kehidupan yang sebenar. Sebab itu ketika mana kita gagal untuk mengenali akan kehidupan yang sebenarnya, kerana sebenarnya kehidupan ini merupakan suatu cetakan, suatu ciptaan daripada Allah Ta'ala. Tetapi ketika mana kita tidak mengenal akan kehidupan yang sebenarnya, kita ingat hidup ini macam kita punya, suka hati aku lah. Orang Minang kita suka hati den. Kalau setengah-setengah penguasa-penguasa ni, pemimpin-pemimpin kerajaan ni, macam contoh Fir'aun. Fir'aun ni dia punya dahsyat tak dahsyat, pasal dia tak bersedia untuk beriman kepada Allah Ta'ala, dia pula mengaku jadi Tuhan. Bahkan oleh kerana dia merasakan dia Tuhan, lalu dia memaksa rakyat dia untuk menuhankan dia. Tanpa segan dan silu, penuh rasa bangga dan bongkak Fir'aun. Ketika hari ini Fir'aun dah tak ada, tapi ada setengah pemimpin-pemimpin ketika mana menjadi kerajaan, begitu sombong dan bongkak. Sekarang ni kami jadi kerajaan, kerajaan kami, suka hati kami ya. Macam tu lebih kurang. Tuan-tuan, ketika hari ini bukan lagi seperti zaman dulu, zaman Tun Razak. Hari ini tuan-tuan, rezeki yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, kita boleh merakam. Bukan sekadar kita boleh merakam suara, kita boleh merakam gambar yang hidup, video. Hari ini kita boleh bercakap sejauh kawan-kawan di luar negara. Bukan sekadar voice call, video call. Bukan sekadar kita boleh mendapatkan suatu berita yang kita akan viral, bahkan cepat. Ni saya tengah berkuliah, ada satu tayangan secara langsung. Tak payah dijemput masuk RTM ke TV3 ke, tak payah. Astro Awani ke, tak perlu. TV9 tak payah, TV Hijrah tak payah. Cukup sekadar kita bersiaran live dalam Facebook. Jadi tuan-tuan bayang, kalaupun ketika hari ini kita boleh buat live, kita boleh rakam, kadang-kadang boleh dipadam. Tetapi rakaman kehidupan kita di dunia, yang merakamnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan merakam, lalu akan dipersoalkan. Hari ini, macam mana pun kita dipersoal oleh masyarakat, sebuah kerajaan, rakyat mempersoalkan, pembangkang mempersoalkan, rakyat dipersoal oleh kerajaan, tetapi persoalan itu boleh ditutup, boleh dipadam, boleh
diberikan 1001 macam alasan. Tetapi di akhirat yang akan bertanya itu ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang standard dia Tuhan. Sama-sama kita boleh wayang. Kita boleh upah peguam yang handal. Kita boleh lepas daripada ancaman dan ugutan maupun pendakwaan. Tetapi di akhirat, mahkamah tidak lagi dikuasai oleh manusia, tetapi dikuasai sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Tadi saya baca dalam mukadimah, bagaimana Allah Ta'ala ingin memaparkan supaya paparan itu menjadi suatu kenyataan yang akan dipercayai oleh orang yang bersedia untuk percaya kepada Tuhan. Apa dia? Sal Bani Israel. Tanyakanlah kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyakkah tanda-tanda kebenaran yang nyata? Tuan-tuan, kita ni beruntungnya bila bertuhankan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu itu benar, betul, bersih, telus. Tidak ada sesuatu pun yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala melainkan benar. Ketika mana kita berjaya mempercayai dan meyakini Allah Ta'ala itu Tuhan, dia sahaja Tuhan, maka apa juga yang disebut oleh Allah Ta'ala itu satu kebenaran. Walaupun seluruh manusia menolak kebenaran tersebut, tetapi di atas dasar kepercayaan yang betul dan tepat, kita tetap akan berpegang pada kebenaran. Pengalaman hidup zaman dahulu dengan sekarang memang teknikal dia berbeza. Tetapi secara nyata manusia selera dia sama je. Zaman Fir'aun berapa kurun lalu, lama dulu zaman Nabi Musa. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW berapa jarak? Jarak Nabi Muhammad dengan kita ni berapa kurun? Lama Tapi perangai manusia macam tu lah. Manusia macam tu lah. Sombong, bongkak, ego. Bodoh tak apa lagi. Sombong, bodoh sombong. Manusia macam tu. Ingin menguasai. Ingin merasakan kehebatan. Tetapi ketika mana kehidupan itu, perasaan itu berjaya kita mengikut secara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka tak ada masalah. Bukan kita manusia, Allah Ta'ala buat selera, lalu Allah Ta'ala sekat. Tak. Memang selera kita ni, kemahuan memang dibuat oleh Allah Ta'ala. Nak itu, nak ni, memang Allah Ta'ala yang buat. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala menganugerahkan selera itu, maka ada panduan dia. Maka ada aturan dia. Macam hari ni kan, masyarakat satu dunia hari ni menerima satu konsep, apa dia? Kebebasan berfikir. Kebebasan membuat apa sahaja. Ketika mana pemikiran yang songsang ini hampir-hampir didominasi oleh semua masyarakat, hatta orang Islam, maka Allah Ta'ala telah pun memberitahu pada awal-awal lagi. Ni contoh dia. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyakkah tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Tuan-tuan, yang menjadi persoalan pada hari ini, manusia oleh kerana berpegang kepada pemikirannya semata-mata, maka ia tidak berkeinginan untuk mendengar sepatah dua apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Ketika mana tidak berselera untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, ketika itulah bermulanya dan berkembangnya suatu kebatilan. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Macam tak faham-faham je. Ayat Quran ini menyebut, wa may yubaddil ni'matallah. Siapa-siapa juga yang
menukar akan nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah diberikan, setelah datangnya nikmat itu, fa innallaha syadidul iqab. Ada dua benda tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Taala ni akibat dia sangat buruk. Ketika mana Allah Taala telah memberikan nikmat. Nikmat ini bukan bermaksud makan, minum, sihat, kaya, berkuasa. Itu pun nikmat. Tetapi nikmat yang sebenarnya apa dia? Tuan-tuan masih ingat lagi tak? Selalu kita disebut dengan suatu peringatan daripada Allah Ta'ala. Apa tu? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu merubah nasib dia sendiri. Biasa kita mendengar maksud dia apa dia? Kita ni Ustaz, nasib kita tak elok. Maka kita sendiri kena berubah jadi elok. Itu biasa. Tapi ada satu pandangan, maksud dia apa? Allah Ta'ala telah pun memberikan kita suatu nasib yang baik dengan beragama. Tapi kita tak bersedia untuk menerimanya, lalu kita ubah kebaikan agama tu, kita ambil yang tak agama. Itu masalah dia. Macam ni lah. Allah Ta'ala telah pun memberikan nikmatnya. Nikmat beragama, beriman, Islam, nikmat ihsan, itu semua nikmat. Tetapi ketika mana masyarakat tidak bersedia untuk mengenal akan nikmat tersebut. Ini ayat ini, surah apa ni? Suratul Baqarah. Ketika mana kita gagal untuk mengenali, kita tak membaca, kita tidak mau melihat, kita tak mau mengkaji, kita tak mau berfikir, akhirnya kita terlepas daripada landasan sehingga kita ingat nikmat tu apa? Kalau lelaki, nikmat dia apa? Kahwin 4. Kebanyakan orang merasa nikmat kalau kaya, duit banyak, sihat, kereta mewah, rumah banglo, alamat tempat tinggal pun pelik sikit, avenue lah. Ini alamat BBS. Oh, nak parking pun payah. Ni contoh-contoh. Terusnya bersati pula. Nak buat kenduri pun alamat serabut rasa. Nak pasang kemah tak ngam, sempit. Buat pasang kemah kat padang, kena hujan, dah becak. Kita inginkan sesuatu yang nikmat, apa dia? Rumah banglo, senang nak berkenduri kendara, senang nak ke sana, senang nak ke sini. Tetapi ketika mana kita mengenali akan nikmat yang sebenar, agama tu nikmat. Agama tu nikmat. Tetapi kita tersasar pasal kita tak nak mengenali akan agama. Setengah orang ketika mana dia berada di kemuncak kejahilan dia, menyebabkan dia engkar, apa dia? Dia merasakan agama tu suatu gelombang yang akan menghancurkan. Ketika mana orang Islam berkeinginan untuk menunaikan kehendak agama, ingin menyempurnakan kehidupan sebagai orang yang beragama, maka digambarkan suatu yang huru-hara, tidak harmonis, gambaran-gambaran yang buruk. Kalau orang yang bukan Islam memberikan gambaran yang tak elok, itu kadang-kadang munasabah pasal ada setan. Tetapi kalau orang Islam menerima pandangan orang yang bukan Islam, itu berat lah. Berat. Orang bukan Islam, kalaupun tidak semuanya, memang kejahatan mereka itu kadang-kala maksimum sehingga mereka bersedia untuk memusuhi Islam. Sedangkan kita orang Islam tidak pernah ingin bermusuh dengan mereka. Tapi pasal kita orang Islam pun gagal untuk mengenal akan agama, maka kita pun termakan dengan dakwah yang buruk tersebut. Kita pun tak bersedia. Kadang-kadang kita ini tak tahulah tuan-tuan, pengalaman saya lah yang saya alami lah. Kemana-mana saya pergi mengajar,
Mesti orang kata, Ustaz, kalau boleh Ustaz, kalau kuliah slow sikit boleh tak? Santai-santai je Ustaz. Jangan jerit-jerit. Santai-santai je. Jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Tuan-tuan, hari ini, jangan kata hari ini, beberapa kurun yang lampau, di kurun yang ke-14, ketika mana nikmat Islam ditarik oleh Allah Ta'ala, pasal adanya pengkhianat, puak-puak munafik yang bekerjasama dengan musuh Islam, runtuh Islam itu. Kuasa yang ada pada Islam itu runtuh. Kan saya pernah sebut itu, bagaimana Andalusia beratus tahun Islam berjaya menjaga negara dan masyarakat. Islam dalam bentuk kenegaraan. Islam dalam bentuk kuasa yang menjaga rakyat. Tidak ada satu kuil gereja pun yang dirobohkan. Tidak ada satu orang Kristian yang dipaksa untuk memeluk agama Islam. Tak ada. Tak ada. Tetapi ketika mana Islam tidak lagi diterima seadanya, tumbang, di hari pertama Kristian menguasai Andalusia, diisytiharkan orang Islam tak dibenarkan tinggal di Andalusia, melainkan sama ada dibunuh ataupun murtad masuk agama Kristian. Sampai ke hari ini, India misalnya, mereka menzalimi penganut agama Islam. Masjid dirobohkan, teraniaya penganut yang beragama Islam. Di Perancis, ketika mana ingin membentuk kerajaan, diadakan pilihan raya, calon-calon yang bertanding, di antara isu yang paling besar, di antaranya calon-calon ketika mana bertanding, janji kepada rakyat, bukan sekadar ketika ini dilarang perempuan Islam untuk memakai tudung, bahkan ketika mana kalau dia menang, dia akan mengisytiharkan tidak dibenarkan orang perempuan Islam untuk berhijab di tempat awam. Tuan-tuan, ketika mana musuh-musuh Islam begitu kuat menyerang, memburuk-burukkan Islam, tiba-tiba kita orang Islam untuk menyatakan agama dikatakan rasis, dikatakan kasar, dikatakan keras, menyakitkan telinga yang mendengar, sampai ke hati, sakitnya hati. Ini satu kemalangan yang menimpa umat Islam pada hari ini. Kita orang Islam, kita cuma berbicara tentang agama di rumah Allah Ta'ala yang mulia. Kita bukan berbicara di kedai kopi, kita bukan berbicara di khalayak yang ramai, bukan di pasar malam, di tempat ibadat orang Islam pun diganggu. Nampak? Tuan-tuan, hari ini kalau kita melihat keadaan semasa, orang Islam sudah mula merasakan agama itu suatu yang menyakitkan, suatu yang menakutkan, suatu yang mengerikan. Ketika mana kita orang Islam tidak merasakan betapa seronoknya agama kita, itu suatu kemalangan yang amat dahsyat. Ingat, Allah Ta'ala kata sini, wa may yubaddil ni'matallah, siapa-siapa juga yang menukar nikmat Allah. Maksud dia apa? Agama yang nikmat itulah. Tuan-tuan, nikmatnya beragama ni tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu, pahala yang akan kita dapat nanti akan disempurnakan. Penghargaan itu start daripada kita dalam kubur. Kita melakukan ibadat, contoh solat yang menjadi rukun kepada Islam. Solat yang kita dirikan itu akan menjadi teman besok dalam kubur. Kalau saya pernah sebut ayat itu, ketika kita mati, nanti kita masuk liang lahat. Semasa kita dihantar ke kubur, nanti kaum keluarga ikut.
harta benda ikut, pangkat semua ikut. Amalan baik buruk semua ikut. Setelah kita ditanam masuk lubang kubur, nanti kaum keluarga, anak isteri semua balik. Kereta Alphard, Velfire, Mercedes semua balik. Siapa yang tinggal? Amalan yang akan menemankan kita. Solat yang kita dirikan itu 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Itulah ibadat yang akan menemankan kita di lubang kubur yang gelap dan sempit dan berbau busuk. Kita merasa nikmat ketika mana kita berjaya menunaikan pertanggungjawaban sebagai orang Islam. Penunaian terhadap ibadat itu lah yang nanti akan menemankan kita di masa kita mati, start daripada kubur sampai alam akhirat. Jadi Allah Ta'ala beritahu, peringatkan kita, nikmat agama ini jangan diubah, jangan ditukar. Atas nama liberal lah, atas nama plural lah. Hari ini kan macam tu masyarakat berfikir. Bila sebut agama, di masjid saja, masa tertentu saja. Di masa lain, di masa berpolitik, memilih pemimpin. Kan saya sebut dah itu. Tuan-tuan, orang beriman ni nikmat dia tuan-tuan, senantiasa dipandu oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum la'iban wa lahwa min ahlil kitabi min qabl wal kuffaru awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Tengok, cek boleh tengok suratul Maidah. Betul tak betul saya baca tu? Bagaimana Allah Ta'ala, nikmatnya kita beriman ini, Allah Ta'ala sentiasa memandu. Di antara panduan Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala menyeru orang yang beriman. Orang tak beriman, ketepilah. Allah Ta'ala sudi untuk memanggil kita orang yang beriman. Apa dia seruan itu? Jangan kamu tidak dibenarkan sama sekali untuk kamu mengambil pemimpin, memilih pemimpin yang akan memimpin masyarakat dan negara. Terdiri daripada mereka yang menjadikan agama itu main-main, la'iban, walahwan, dan membelakangkan agama. Tidak memperdulikan apakah agama suruh ke agama larang. Tidak memperdulikan adakah agama membenarkan ke tidak. Adakah ini pahala ke dosa. Adakah ini larangan ataupun suruhan. Adakah ini berkat ataupun laknat. Adakah ini keredaan ataupun kemurkaan. Dia tak kisah. Kan selalu saya ulang kan. Yang penting Ustaz, syuru jangan miss. Kan hidup macam tu. Yang penting Ustaz, syuru jangan miss. Miss solat tak apa. Miss agama tak apa. Tapi syuru jangan miss. Tuan-tuan, kalau kita berfikiran, yang penting syuru jangan miss. Tuan-tuan, orang yang sakit ICU, ICU, tak makan? Makan. Cuma style makan dia taklah macam kita bersuap. Straw masuk hidung. Straw masuk hidung. Memang dia tak minum air ke mulut. Cocok dekat tangan. Glukos kan. Tuan-tuan kita yang sihat boleh makan pakai straw. Masuk ke hidung. Itu kehebatan orang yang sakit. Boleh kita minum, tak payah pakai mulut. Minum cocok ke tangan dia. Boleh. Rezeki ni selagi tak mati. Apa Allah kata? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu kehidupan binatang yang melata di atas muka bumi ini, melainkan semuanya akan dikurniakan rezeki oleh Allah Ta'ala. Semua. Tuan-tuan, jangan kata orang beriman. Saya pernah sebut ayat itu kan. Jangan katakan orang beriman. Orang yang tak beriman pun dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jangan kata orang
binatang pun dikurniakan rezeki oleh Allah Ta'ala. Kalau kita memikirkan kehidupan setakat nak makan, Allah, kalau saya sebutkan tuan sakit hati pula kan. Macam lembu je lah rupa. Lembu tuan-tuan makan rumput je. Cuba tengok badan dia. Ada pernah tengok lembu sakit demam? Kena COVID? Ada? Lembu makan rumput je. Tak ada makan food supplement. Tak ada makan vitamin. Tak ada makan nasi ayam, nasi Arab. Gemus macam lembu. Mahal harga dia. Kita makan macam-macam. Kalau disembelih, jual timbang kilo, siapa nak beli? Jadi bangkai situ lah. Tuan-tuan, jangan lagi kita berfikiran, yang penting Ustaz, syuru jangan miss. Jangan. Allah Ta'ala kalau buat rezeki ni selagi tak mati, selagi itulah ada rezeki akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Berkali orang tanya, Ustaz, dia tu tak dapat, tak cukup makan, harga barang mahal, tak boleh nak beli. Itu bukan masalah Allah Ta'ala. Itu masalah tangan manusia yang berbulu ayam. Musang berbulu ayam. Manusia yang menyekat. Sepatutnya dia dapat, tapi ditarik hak, dihalang. Sepatutnya. Tukang sebutkan macam-macam keluar tu kan. Fa inna Allah syadidul iqab. Allah Ta'ala membuat satu kenyataan yang rasmi. Tidak ada keuntungan sesen pun kalau kita tukarkan nikmat pemberian Allah Ta'ala agama itu, melainkan suatu kesudahan yang dahsyat, azab. Satu. Yang kedua, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabat idh ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak berdekatan laut ketika mereka melanggar peraturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan pada hari selain Sabtu ikan-ikan itu tak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka terlalu fasik. Tuan-tuan, walaupun perkara pengalaman ini berlaku pada Bani Israel, tetapi itulah manusia yang lepas daripada Bani Israel akan melakukannya. Tuan-tuan, ada pengkaji-pengkaji sejarah telah mengkaji tentang orang-orang yang dahulu. Tadi saya sempat tengoklah satu video Facebook bagaimana terjumpanya satu kawasan yang sudah tenggelam. Seolah-olah kawasan tu pernah didiami oleh ramai orang. Kawasan yang dikatakan bertamadun, maju. Kalau kita baca sejarah yang dirakam oleh Allah Ta'ala yang menjadi pelajaran kepada kita, orang terdahulu kadang-kadang lebih hebat kemajuan dan pembangunan mereka. Kan selalu saya sebut kisah Namrud, kisah Bukhtanasar, kisah Fir'aun. Kehebatan tamadun yang mereka bina, tuan-tuan, hebat tak hebat arkitektur, kontraktor di zaman Fir'aun, Sphinx, piramid yang mereka bina zaman Nabi Musa tu sampai hari ini masih teguh. Hebat. Kita baru bina 2 hari dah roboh. Baru bina masjid dah retak. Tak sampai setahun dah bocor. Tuan-tuan, mereka ini bukan tak hebat. Tetapi kerana mereka tak bersedia untuk mengimani Allah Ta'ala. Mereka tak bersedia untuk melapangkan dada, melapangkan pemikiran, untuk menerima arahan, bimbingan, suruhan daripada Allah Ta'ala.
Mereka hidup sesuka hati mereka. Tuan-tuan bayanglah sebut tadi Fir'aun. Dia boleh mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia boleh mengaku dia Tuhan. Zaman-zaman Namrud, apa nama, ada satu negeri, Iramazatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Penduduk Iram, satu tempat zaman dulu, bagaimana mereka ni pakar membina bangunan-bangunan yang tinggi, membina menara-menara yang tinggi pencakar langit. Mereka ni tuan-tuan hebat-hebat. Kita nak buat rumah, kena ada batu bata, kena ada simen, ada pasir. Tapi orang zaman dulu tak payah. Dia cukup memahat gunung batu, bukit batu. Watanhitunal jibala buyuta. Mereka memahat gunung-gunung batu dijadikan rumah. Hebat. Hebat. Tetapi oleh kerana tidak bersedia untuk beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ranapkan. Bukti dia, pengkaji-pengkaji sejarah menjumpai tenggelam dalam air, tenggelam dalam timbunan pasir, macam laut mati kan. Laut mati tu asalnya bukan laut yang mati, tapi daratan. Tapi oleh kerana kaum ketika itu tidak mau menerima ajaran Allah Ta'ala, kaum Lut diterbalikkan oleh para malaikat atas arahan Allah Ta'ala. Dimatikan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Mereka ketika itu membangun, maju. Tetapi kehidupan mengikut selera. Tidak mau berkahwin lelaki dengan perempuan. Mereka ingin melakukan hubungan yang di luar tabi'i. Hubungan yang songsang. Lelaki main dengan lelaki. Hari ini tuan-tuan saya nak ulang balik. Hari ini beberapa buah negara telah pun memberikan kebenaran kepada rakyat. Dibolehkan untuk berkahwin antara lelaki dengan lelaki. Semalam punya berita di Pulau Pinang telah dikesan bagaimana diraikan perkahwinan antara lelaki dengan lelaki dalam siasatan. Wallahu a'lam. Sudah ada berita seperti itu. Kalau jiran kita sebut dah itu, memang kerajaan ini membenarkan, tidak menjadi satu kesalahan. Di Sweden, bagaimana ketika hari ini sebagian rakyat bukan sekadar ingin berkahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, bahkan ingin mendaftar perkahwinan antara manusia dengan binatang. Kita ni bukan kita menghalang artinya kebebasan. Tetapi agama menghendaki kebebasan yang teratur. Orang lelaki, orang Islam bebas nak ke surau ke masjid. Orang perempuan pun bebas untuk datang ke masjid ke surau. Tetapi ada batas. Orang perempuan di kawasan sana. Orang lelaki kawasan sini. Kita tak pernah tengok di mana surau di masjid, datang suami isteri, duduk berdua dengan bini, laki bini dua orang. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa lagi. Melainkan, walaupun isteri, walaupun anak sendiri, perempuan sana, laki sini. Tak bercampur. Walaupun bebas, masuk ke surau ke masjid, ada had tempat perempuan sana, tempat laki sini. Kita berada di jalan raya, bebas untuk memandu kereta, lori, kontena. Tetapi ikut lorong masing-masing. Nak memberhentikan kenderaan pun tengok tempat yang dibenarkan. Untuk memotong kenderaan pun tengok double line tak boleh. Bebas untuk berkenderaan tapi ada peraturan. Bukan berarti bebas menaiki kenderaan
Sebebas-bebas nak laju ke, nak berhenti ke, nak parking ke, nak potong ke, sukati je. Tak. Ada peraturan. Agama macam tu lah. Bebas untuk berpakaian. Yang penting tutup aurat. Orang lelaki nak pakai sari, pakai lah. Kalau sari itu pakaian lelaki, tapi kalau sari itu pakaian perempuan, beratlah. Bebas untuk berpakaian, tapi ikut peraturan. Bebas untuk makan, bukan semua benda kita kena makan. Tapi tidak pula semua makanan dilarang untuk kita makan. Ada makanan yang boleh kita makan, ada makanan dilarang untuk kita makan. Bukan bebas. Makanan yang dibenarkan orang Islam makan pun, kadang-kadang orang yang berpenyakit, orang yang kena kencing manis, yang kritikal, gula sebiji pun tak dibenarkan dia makan. Setengah-setengah doktor, dia menganggap orang kencing manis kritikal ni, gula itu racun. Gula itu racun. Macam mana? Kan? Orang yang sihat, orang muda-muda, tak apalah. Elok bagi dia gula. Tapi orang yang sakit, kalau kaki dah berlubang, kaki dah kena korek, kaki dah kena potong, dia tak boleh ambil gula. Walaupun sebutir, walaupun sebiji. Racun bagi dia. Tuan-tuan, agama ini bebas. Tetapi ada had, ada batas, ada sempadan. Kita di rumah, serumah, isteri, suami, anak-anak, menantu, kadang cucu. Kan? Tetapi ketika mana kita berada di satu rumah, seorang anak tidak bebas untuk masuk keluar ke dalam bilik ayah dan ibu. Dia kena ketuk pintu. Assalamualaikum. Ya, nak jumpa kejap boleh. Dia tak boleh main redah-redah je. Terutamanya malam Jumaat. Lagi tak boleh. Kena pesan dengan anak-anak. Kena pesan dengan anak-anak. Nak masuk bilik ayah, bagi salam. Ketuk dulu. Kita, kawan baik macam mana sekalipun, bertepuk bertampar, aku kutuk engkau, engkau kutuk aku. Tapi ketika mana kita menziarahi rumah kawan, tak boleh main redah-redah je. Kena minta izin. Assalamualaikum. Kalau member jawab, Waalaikumsalam. Dia tak jemput masuk. Mana boleh masuk? Kita belum bagi salam dah masuk dah. Boleh. Tak boleh. Bagi salam. Kalau dia tak jawab, kita tak dengar jawab. Kadang-kadang dia kat rumah dia jawab, tapi dia malas nak layan kan. 3 kali kita bagi salam, tak ada jawapan, tak dengar, balik tunggu apa lagi? Jangan bagi salam 10 kali. Assalamualaikum, 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 10 kali. Selagi member tak keluar, tak berhenti bagi salam. Tak boleh. Macam kita main handphone kan, kita main handphone. Kawan-kawan call. Sekali call, sampai habis tempoh, tak jawab. Sekali lagi call. 3 kali call tak jawab, sudah. Kadang-kadang sekali call, dia tak jawab. Woi, ada handphone, tak nak angkat, campak longkang Banyak kali aku call kau. Tengoklah, sekali je kau call, kata banyak kali. Gaduh jadi. Ada had, ada batas. Tuan-tuan, saya nak share satu pengalaman Psikologi. Orang kalau sedih, kan? Ada satu cara untuk menenangkan kesedihan. Peluk. Tahu peluk? Tahu tak peluk? Kelama tak peluk bini Cara untuk meredakan kesedihan, peluk. Memang elok peluk. Isteri sedih ke apa ke, peluk. Anak-anak menangis, peluk. Memang itu satu cara untuk meredakan kesedihan. Tetapi ada had. Saya baru ni, kawan saya, suami itu kawan, isteri pun kawan. Bila suami itu mati, maka isteri sedihlah kan. Jadi adakah mentang-mentang saya berkawan, maka untuk menenangkan kesedihan, saya peluk dia. Tak boleh ustaz, bukan bini ustaz. Tak boleh. Tapi barat, dia tak kisah. Cuba tengok filem-filem barat.
atau cari hidup barat kan. Oleh kerana seorang perempuan tu bersedih, maka untuk menenangkan kesedihan dia peluk. Sonok macam tu. Ada had. Ada batas. Saya sekarang dah pukul 8.45. Takkan sampai pukul 10 pun tak habis-habis lagi. Ada had. Ada had. Lama-lama nanti orang boring kan. Ada had. Ustaz, dah berapa minit dah Ustaz? Azan dah, ada azan dah? Dah ada azan. Dah azan 8.45 kan. Ada had. Bukan maknanya mentang-mentang saya dijemput untuk berkuliah, suka hati saya je. Suka hati bila nak datang, suka hati bila nak kuliah, suka hati bila nak mula, bila nak berhenti, tak boleh. Nak tak nak saya terikat. Ustaz, kalau kuliah, sekian. Kalau Ustaz, kalau kuliah, kalau boleh, jangan keluar pada tajuk Ustaz. Baca kitab je. Jangan sebut-sebut je lain Ustaz. Ini kan baca kitab kematian, tapi banyak cerita kehidupan je. Jangan Ustaz. Cerita mati je Ustaz. Dengan melebihi daripada had batas kematian. Tapi cerita politik-politik Ustaz, itu kehidupan. Kita cerita bab mati je Ustaz. Saya kena ikut bab macam mana? Itu dah kehendak silibus kan. Kena ikut je lah. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak berdekatan laut ketika mereka melanggar peraturan. Kan kisah Bani Israel, dia tak boleh, dilarang untuk menjala, memancing, memukat ikan pada hari Sabtu. Tapi Bani Israel ni dia bijak, konon-konon bijak lah. Memang dia tak tangkap hari Sabtu, dia tak tangkap. Tapi dia pasang jerat hari Sabtu, hari Ahad pun dia ambil. Ialah tuan-tuan, Allah Ta'ala uji berat tak berat. Hari lain ikan tak keluar-keluar. Hari Sabtu, hari larangan menjala tu, hari tu ikan semua keluar. Keli semua keluar. Nelayan, apa lagi kerja? Takkan ikan lah. Hari yang dilarang untuk menangkap ikan, hari itulah ikan keluar. Mau tak menggelitik tengok lah. Macam orang menjual kan. Orang berniaga, makin nak maghrib, makin ramai orang beli burger. Makin nak maghrib, lagi ramai kedai mamak tu orang masuk. Saya bukan tak nak tutup kedai Ustaz. Nak tutup je orang datang nak beli. Nak tutup. Kau tutup je lah, habis cerita. Saya pengalaman di Mesir tuan-tuan. Satu kedai tu depan masjid. Setiap kali 10 minit sebelum azan, dia halau. Ya Allah, keluar. Barra, keluar. Nak masuk nak sembahyang lah ni. Keluar semua orang. Memang minggu pertama, bulan pertama, agak perit sikit lah. Tapi sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang tahu dah. Sebut sekali je, dekat azan, 5 minit lagi azan. Dia minta semua pelanggan keluar dulu. Nanti kan dah azan, dah semayang, kita masuk balik. Lama-lama orang terajar lah. Memang tuan-tuan, untuk melakukan perubahan ni bukan senang. Memakan masa. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Musa berapa lama? Nabi Muhammad full time, bukan part time, full time. Berapa tahun di Mekah baru dapat mendirikan sebuah negara Islam. Berapa lama? Makan masa yang lama. Jadi kita ni dah tak Nabi dah. Lepas tu kita buat kerja part time. Hari ni bercakap, besok nak menang. Lambat lagi ya. Baiklah. Ajak orang sembahyang ke masjid, ke surau pun TGG. Ajak sembahyang je pun, ajak kuliah lagi lah. Itu baru nak mendirikan solat 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Berjemaah, bukan bayar tol pun. Tak payah isi minyak yang banyak pun kan. Tetapi agama memang tabiat dia macam tu. Tidak seperti yang kita sangka
dan kita jangka. Tetapi kita orang Islam ada satu sifat nama dia optimis. Cakap Melayu optimis ni apa? Optimis. Apa? Optimis lah. Berat orang Melayu. Tapi menjadi satu impian, cita-cita dan harapan. Orang tua kata apa? Kalau tak dipecahkan sagunya, kita balik. Kalau tak dipecahkan ruyung, tak dapat sagu. Apa ke nama dia? Kalau tak dipecahkan sagu, tak dapat ruyung. Saya tak ingat dah kan? Lebih kurang macam tu lah. Semua dah tak ingat dah. Memang lupa pada bangsa betul lah. Tuan-tuan, hakikat yang sebenar kehidupan ini, sebab itu Allah rakamkan cerita kisah orang dahulu supaya menjadi pelajaran kepada kita pada hari ini. Tidak salah untuk kita mencari dunia, tetapi pastikan ketika mana kita mencari dunia tidak melanggar batas. Saya selalu sebut tuan-tuan, kita berebut satu biji bola seramai berapa orang? 12, 11 Satu pasukan 11 12, 11 22 berebut sebiji bola. Tak salah rebut tapi jangan sampai sepak kaki orang. Jangan sampai tarik tangan. Rebut bola je lah. Jangan sepak kepala orang. Ada padang yang tertentu. Ada referee yang berjaga. Linesman 2 orang. Referee tengah padang seorang. Agama macam tu lah. Nak cari pangkat, carilah. Nak cari harta, carilah. Nak cari kekuasaan, carilah. Berebutlah. Tapi dengan jalan yang betul. Janganlah fitnah. Janganlah tipu. Jangan tipu. Jangan wayang kuat sangat. Tuan-tuan, kan kita selalu di masa zaman saya kecil-kecil tu, tuan-tuan pernah merasa tak? Dulu kita ni, dia ada cerita yang paling terkenal ialah cerita penggembala kambing dengan serigala. Tak gitu. Penggembala kambing dengan serigala. Oleh kerana dia gembala kambing, boring bangkali dia kambing. Dia pun nak hilangkan mengantuk, hilangkan boring, dia pun main-main dengan orang kampung. Dia pekik terolong, dia kata, tolong, serigala makan kambing aku. Bila orang kampung datang tolong, dia pun gelak-gelak. Kau. Dia menipu. Dia menganggap menipu tu satu yang menggembirakan. Memang ada orang macam tu. Ketika hari ini, penipuan itu bukan satu yang menggembirakan lagi. Penipuan itu satu yang menguntungkan. Kalau tidak, macam mana Allah Ta'ala mengesahkan satu surah, nama dia surah Munafikun. Surah skamer nama dia. Orang yang menipu. Pasal ketika hari ini, penipuan ni kadang-kadang tak tipu, tak dapat Ustaz. Kalau kita lurus, tak boleh Ustaz. Kena tipu juga Ustaz. Kalau kita tipu dalam pilihan raya, mesti menangnya. Bukti dia, siakap sinohong gelama ikan duri. Pandai membohong, boleh jadi menteri. Wallahualam, sekadar itulah. Diambil pada Allah Ta'ala, tak ambil pada saya. Mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.